Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Iko Anas bin Daniel, DET 6A iaitu kad matrik 16 DET 18F1014. Dan nama penyelia saya Puan Ida Syafinal binti Aziz. Internet untuk segala iaitu IoT adalah sistem yang meluaskan perkembangan perkhidmatan internet. Aplikasi IoT dan penggunaan teknologi baru dalam IoT semakin berkembang dengan luas pada era modernisasi ini. Masjid yang mempunyai sistem pintar merupakan salah satu sistem aplikasi IoT. Pertumbuhan pesat dalam teknologi dan peningkatan dalam seni bina kini sering memberi masalah dari segi pengurusan dan pengawalan dalam keselamatan keseluruhan sistem. Projek ini mewakili banyak IoT aplikasi. Salah satu contohnya adalah masjid pintar dapat memantau dan mengawal peralatan masjid dari jarak jauh. Keseluruhan sistem ini boleh dipanggil sebagai masjid pintar dalam kesekitaran IoT atau masjid pintar berasaskan IoT apabila alat ini menyambung ke internet yang menggunakan seni bina rangkaian yang betul dan protokol yang standard. Masjid pintar dapat meringankan tugas dengan mengawal sistem masjid secara automatik. Projek ini bukan sahaja merupakan masalah sistem dan cabaran yang datang dengan menggunakan IoT, tetapi ia juga memberi penyelesaian yang akan membantu untuk mengatasi pelbagai masalah dan cabaran. Perkembangan teknologi dan instrumen telah memberi kesempatan untuk membuat sistem automasi masjid lebih mudah dan cekap dari segi penggunaannya. IoT memainkan peranan yang pertama dalam sistem masjid pintar ini. Pernyataan masalah. Masalah yang sering dihadapi ialah kesukaran ahli jawatan kuasa masjid iaitu AJK untuk mengawal peranti masjid seperti suis lampu, kipas dan pagar dari jarak jauh sekiranya mereka terlupa untuk mematikan lampu dan kipas atau peranti-peranti yang lain. Sisa tenaga elektrik di masjid akan terpazir jika tidak mengawal. Contohnya macam poin pertama saya tadi, jika kita terlupa untuk menutup segala peranti yang ada dalam masjid, masalah pembaziran elektrik akan berlaku di setiap masjid. Dan poin ketiga, kesukaran bagi AJK masjid untuk bergerak untuk mematikan suis lampu, kipas dan keselamatan pagar di masjid. Apabila masjid yang terlalu besar, sukar untuk bagi AJK masjid untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk menutup setiap peranti yang ada di masjid. Jadi dengan sistem ataupun projek saya kali ini dapat membantu masalah yang sering dihadapi oleh AJK masjid. Objektif untuk projek saya kali ini dapat membantu setiap AJK masjid untuk mengawal semua peranti tanpa bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Seterusnya, boleh menutup semua peranti di masjid di mana sahaja tanpa perlu bergerak ke suis. Dan seterusnya, dapat menjimatkan pembaziran elektrik dan mengurangkan kos pembaziran yang berlaku di masjid. Dan yang objektif seterusnya, dapat meningkatkan pemodenan dalam kehidupan seharian. Skop projek ini dijalankan adalah untuk membangunkan sistem IoT bagi meningkatkan taraf kesihatan pada semua golongan. Hal ini bagi memastikan pengguna dapat memberi arahan melalui telefon pintar dengan menggunakan Bluetooth yang telah disambungkan. Ini adalah bentuk iaitu ESP32 yang saya gunakan dalam projek saya kali ini. ESP32 adalah chip kuasa rendah yang mempunyai modul Wi-Fi dan Bluetooth terbina. Ia adalah kesinambungan daripada chip popular ESP8266. Saya tidak menggunakan modul ESP8266 untuk silibus ini kerana ESP32 mempunyai ciri-ciri yang lebih baik dan juga semakin stabil. Seperti yang saya terangkan tadi, dalam ESP32 ni kita terdapat Wi-Fi dan Bluetooth. Tetapi yang saya gunakan adalah Bluetooth kerana bagi saya di setiap masjid tidak semua masjid yang mempunyai Wi-Fi. So, saya memilih kaedah Bluetooth. Dan poin saya seterusnya tadi, saya tidak, salah satunya contoh, poin yang seterusnya kenapa saya menggunakan Bluetooth adalah kerana jika setiap masjid menggunakan sistem Wi-Fi, maka itu akan menambahkan kos untuk bil Wi-Fi. Tapi jikalau kita menggunakan sistem Bluetooth ini, makanya kita tidak perlu membayar untuk kos Wi-Fi dan penjimatan dapat
kita lakukan pada sistem ini. Antara kelainan pada projek saya kali ini adalah ia berkait rapat dengan peningkatan teknologi yang semakin membangun di negara kita. Smart Mosque ataupun masjid pintar yang saya buat kali ini memudahkan semua ahli jawatan kawasan masjid untuk membuka pagar dari jarak jauh. Tanpa pun kita pergi ke pagar tersebut untuk membuka, hanya dengan smartphone saja kita dapat membuka pintu masjid itu dan membuka dan menutup lampu dan kipas tanpa perlu bergerak pergi ke Swiss. Hanya menggunakan telefon pintar untuk mengawal semua peranti yang ada di masjid. Sistem kawalan jarak jauh ini mampu beroperasi selama mana kita sambungkan sistem Bluetooth dengan telefon pintar. Anggaran kos kasar bagi Smart Mosque Swiss ini adalah dari RM200 hingga ke RM300 bagi merangkumi membeli segala komponen dan alat perkakas yang digunakan. Projek ini berfungsi dengan menggunakan ESP32 dan menggunakan sistem Bluetooth untuk menyambungkan kepada telefon pintar. Dan input pada litar ini adalah ESP32 dan outputnya ialah seperti lampu, kipas dan pagar. Projek ini juga menggunakan IoT, jadi apabila kita ingin mengawal semua peranti di masjid dengan hanya menggunakan telefon pintar sahaja. Daripada kajian yang saya dapati, kebanyakan masjid yang tidak punya sistem kawalan jauh ini ataupun sistem IoT. Seperti yang saya bagi contoh di sini, masjid di kampung saya sendiri pun tidak menggunakan sistem IoT ini. Hanya bergerak secara manual saja untuk pergi menutup lampu, kipas, pagar. So itu akan menyukarkan untuk ahli jawatan kuasa masjid untuk melakukan semua itu. Ini adalah antara prototip yang saya buat. Kesimpulannya, projek Masjid Pintar ini masih dalam mood percubaan dan masih perlu diuji terlebih dahulu. Sebelum digunakan secara meluas, saya berharap agar projek yang dilakukan ini dapat memberi impak dan kesan yang positif serta dapat memudahkan para pengguna pada masa kelak. Secara keseluruhan, projek ini dapat membantu para pengguna untuk mengawal suis lampu, kipas dan pagar pada jarak jauh hanya dengan menggunakan aplikasi. Okey, seperti yang anda lihat, ini adalah prototip masjid bagi projek saya kali ini. Dan saya akan tunjukkan hasilnya. Let's go! Okey, setelah kita connectkan smartphone ni dengan litar yang ada di dalam itu, maka telah di-connect dan kita cuba pada kipas dahulu ya. Saya onkan pada kipas. Dan kipas telah pun berfungsi. Dan apabila saya off, maka kipas ini akan tutup. Tanpa kita bergerak, perlu pergi ke Swiss, hanya dengan smartphone, kipas ini dapat dikawal, buka dan tutup. Dan seterusnya kita akan mengawal pada pagarnya pula. Ini smartphone-nya. Pagar itu telah buka. Dan kita boleh tutup dia. Dan begitulah hasilnya. Supaya kita nak hidupkan litar itu, kita cucukkan micro USB dan power bank pada ESP32, maka litar itu tersambung. Sekian, itu sahaja video saya pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.